biasa, dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji Makri untuk memulakan kita punya kursus pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan lagi walaupun dalam suasana maya, suasana PKP. Kita jumpa pada jarak jauh, tapi insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi satu lagi ilmu pertanian kita, iaitu berkenaan dengan plant booster ataupun booster tanaman. Seterusnya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Johor khususnya kerana masih lagi beri kepercayaan kepada saya untuk sama-sama berkongsi ilmu pertanian ini kepada semua APT di negeri Johor khususnya, dan umumlah siapa yang memerlukan ilmu ini. Jadi kita akan mulakan berkenaan dengan plant booster ini. Yang pertama sekali saya nak jelaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan plant booster ataupun booster tanaman. Bila sebut booster, kita kadang boleh panggil penggalak tanaman ataupun perangsang tanaman. Okey. Jadi maknanya tanaman dah hidup tapi kita nak rangsang dia supaya dia lebih kuat, supaya dia lebih banyak buah, supaya dia lebih tahan penyakit, supaya dia boleh lebih cekap menyerap nutrien-nutrien yang ada dalam tanah ataupun baju-baju yang kita beri, supaya pokok itu pada tingkat akhirnya tanaman akan dapat hidup dengan subur, dengan lebih berprestasi tinggi. Okey, itu yang dimaksudkan dengan plant booster. Jadi kalau ada yang belum lagi berkenalan dengan plant booster, ini dia lebih kurang bentuk plant booster, iaitu cecair warna coklat, baunya kemasam-masaman sedikit. Kalau kita guna bahan-bahan tertentu, dia agak berbau kuat sedikit. Kemudian dia memang masam. Bila masam maknanya dia sedikit acidic. Okey, ini asal. Ini bentuk plant booster yang telah jadilah. Ini akhirnya. So hari ini kita akan belajar bagaimana nak buat ini. Nak buat plant booster. Okey. Kemudian bila di akhir nanti saya akan terangkan macam mana nak guna dia pula. Baik. Apa ada dalam plant booster ni? Okey, apa ada dalam plant booster ni? Jadi sebenarnya yang paling utama sekali dalam plant booster ni ialah yang pertama, dia ada hormon semula jadi. Hormon semula jadi yang diperlukan oleh tanaman. Sebab tanaman untuk hidup, dia ada perlukan hormon untuk pembesaran, ada hormon untuk pembungaan, ada hormon untuk pembiakan, hormon untuk perakaran. Itu maksudnya hormon semula. Jadi bila kita buat plant booster ni, semuanya ada dalam plant booster yang kita nak buat ini. Selain daripada itu, yang paling penting juga di dalam plant booster ni ialah dia ada mikrob berfaedah. Mikrob berfaedah. So dua bahan inilah yang paling utama. Selain daripada itu, plant booster juga mengandungi nutrien, mengandungi humic acid, mengandungi vitamin dan juga enzim-enzim lain yang akan turut serta membantu untuk merangsang pertumbuhan tanaman kita. Okey, baiklah. Itu pengenalan berkenaan dengan organic plant booster. Jadi kita buat organic plant booster, nama pun organic plant booster. Pada asalnya sebenarnya kita hanya menggunakan bahan-bahan yang terbuang ataupun bahan-bahan yang terpakai yang ada di sekeliling kita. Okey. Tetapi oleh kerana kalau dah dikomersialkan, setengah-setengahnya kita tak ada, kita kena belilah. Okey. Baik. Sekarang ni saya akan tunjukkan apa dia bahan-bahannya.
bahan-bahan untuk buat plant booster. Okey, yang pertama sekali buah Ni buah nenas. Buah nenas. Nenas ni cari yang overripe, yang dah tersangat masak. Tak kira apa jenis pun. Nenas. Yang keduanya labu. Yang kedua labu. Yang ketiga pisang. Tengok, ambil pisang yang reject macam gini. Pisang. Okey. Yang keempatnya kangkung. Kangkung ni kangkung yang kita tanam boleh. Kalau kangkung parit yang menjala di parit itu lebih baik lagi. Okey. Itu dari tanaman. Yang kelima belacan. Belacan ni sebenarnya ganti ikan. Kalau ada sumber ikan-ikan busuk ataupun kita siang-siang ikan tu, kepala ikan, insang pun semua kita boleh simpan. Boleh guna itu. Okey, kalau tak ada beli belacan. Okey, seterusnya ialah telur ayam boleh, telur itik boleh. Tarik yang reject. Dan seterusnya ialah ragi. Okey, ragi tapai. Okey, ragi tapai. Kalau tak ada ragi tapai, guna yeast pun boleh. Seterusnya ialah kita boleh, kalau dapat, ialah dedak beras. Okey. So itulah di antara bahan-bahannya. Yang lain-lain, yang penting satu lagi ialah susu. Pada hari ini saya akan gunakan susu lembu fresh. Kalau tak ada, boleh beli susu yang asli, yang belum ada perisa lah. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali ialah molasses. Molasses, saya nak beritahu, molasses ialah gula kompleks. Okey, molasses ialah gula kompleks. Dia adalah byproduct daripada pembuatan gula. Jadi dia sangat baik. So dalam kebanyakan aktiviti pertanian organik, molasses ni bahan yang sangat penting untuk mengekstrak semua bahan-bahan yang ada ni. Kalau kita nak ekstrak dia, maknanya kita nak keluarkan apa yang ada dalam bahan-bahan ini, gunakan molasses ataupun guna gula kompleks. Okey. So itu dia. Satu lagi, kalau tuan-tuan nak pakai tambah lagi guna EM pun boleh, kalau tak ada pun tak apa. Okey. Kalau air tadi, air bersih, kita tak pakai, kita guna teh ayam contohnya. Kalau guna air teh ayam, wajib guna EM. Kalau tak ada, tidak guna teh ayam, kita tak payah pakai EM pun boleh juga. So itulah di antara bahan-bahan untuk buat plant booster. Sebenarnya tiada kadar tertentu, kadar yang khusus untuk buat plant booster ni. Tapi biasanya kalau kita guna 3 biji, ini pun 3 kilo, telur pun biji, kangkung kilo dan sebagainya itu. Yang penting kalau ada semua bahan-bahan ini lengkap, semua ada. Andai kata satu tak ada, tak apa, boleh jadi juga. Okey? Sebab organic plant booster ni, pembuatan yang kita bincang pada hari ini, ia adalah kombinasi daripada teknologi yang dipraktiskan di 3 buah negara, iaitu Jepun, Korea dan India. So sekarang ni kita gabungkan jadi kita punya teknologi. Senang semua dalam satu. Pada awal-awal pengenalan pertanian organik di negara kita, kita didedahkan dengan pembuatan baja organik, menghasilkan nutrien-nutrien khusus. Contoh untuk keluarkan, untuk buat baja nitrogen organik, kita ambil batang pisang, rendam dalam molasses. Kita nak hasilkan baja K yang mengandungi potassium nitrate, kita gunakan pisang, ataupun boleh juga guna abu tandan sawit, contoh macam itu. Kemudian kita nak dapatkan unsur P, fosforus, kita gunakan tulang yang direndam dalam cuka. Tapi hari ini kita nak gunakan
nak buat organic plant booster. Semua ada. Jadi gabungan daripada semua bahan-bahan ini akan terhasillah organic plant booster yang mengandungi mikrob dan juga tadi ialah hormon semula jadi secara organik. Oleh kerana kita gunakan molasses tadi untuk mengekstrak, sudah tentu kita akan terhasil juga enzim-enzim dan juga nutrien-nutrien yang cukup untuk tanaman. Okey. Jadi organic plant booster ini kadang-kadang dia dipanggil juga bioprotection. Bioprotection. Dia juga boleh digunakan untuk mengawal tanaman, mengawal serangga, mengawal kulat dan sebagainya. Dan satu juga kadang juga dipanggil biofertilizer. Baik. Itu dia pengenalan berkenaan dengan organic plant booster. Apa itu plant booster dan bahan-bahannya.